Babun al-a'mal bil khawatim. Amalan manusia dikira dengan yang terakhir daripadanya. Dan amalan yang dibimbangi ataupun ditakuti. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya Nabi SAW pernah melihat kepada seorang lelaki yang memerangi orang-orang musyrikin. Dia adalah di antara orang yang paling hebat dalam menghadapi mereka. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mahu melihat kepada seorang ahli neraka, bolehlah dia melihat kepada orang ini. Fatabi'ahu rajul, maka orang tadi diikuti oleh seorang lelaki lain. Falam yazal ala dhalik hatta juriha, terus dia berperang sampai mendapat luka. Fasta'jal al-maut, maka dia menyegerakan mati, dia mahu cepat mati. Maka diletakkan ujung pedangnya di antara dua teteknya, mana di tengah dadanya. Lalu dia menekan tubuhnya ke atas pedang itu sehingga terkeluar pedang itu melalui dua belikatnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar beramal mengikut pandangan orang dengan amalan ahli syurga, padahal sebenarnya dia ahli neraka. Dan ada pula hamba yang lain benar-benar beramal pada pandangan orang, yakni dengan amalan ahli neraka, padahal dia ahli syurga. Sesungguhnya amalan manusia itu adalah dikira dengan yang terakhir daripadanya, bi khawatimiha, dengan amalan yang terakhir daripadanya. Babun al-uzlatu rahatun min khullatis su, mengasingkan diri adalah suatu ketenangan daripada bercampur gaul dengan orang-orang yang tidak baik. Diriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, orang bertanya, wahai Rasulullah. Dalam isnad yang lain riwayatkan daripada Abu Sa'id, ada seorang Arabi, seorang ulu, datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, manakah orang yang paling baik? Baginda bersabda, seorang yang berjihad dengan nyawa dan harta bendanya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah seorang yang berada di salah satu lembah, di salah satu lereng bukit, di mana dia beribadat kepada Tuhannya dan meninggalkan orang ramai kerana kejahatannya. Lepas tu sanad satu lagi pun begitu juga, ayyun nasi khairun. Diriwayatkan dari Abi Sa'id, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, akan tiba, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana sebaik-baik harta seseorang muslim ialah kambing yang dibawanya ke puncak gunung dan ke tempat turun air hujan. Yafirru bidinihi minal fitan, dia membawa lari agamanya daripada fitnah. Bab raf'il amanah, ini bab amanah diangkat, terangkat amanah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Qala, perawi berkata, qala kaifa idha'atuha,
"Ya Rasulullah, bagaimana amanah itu disia-siakan?" "Wahai Rasulullah," baginda menjawab, "apabila diserah kuasa kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." Diriwayatkan dari Hudzaifah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dua hadis, yang mana salah satu daripada dua hadis itu telah pun saya tengok, telah pun saya lihat, dan saya menunggu yang satu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami bahawa amanah turun ke pangkal hati manusia. Kemudian mereka mengetahui melalui Al-Quran, kemudian mengetahui pula melalui sunnah. Baginda menceritakan kepada kami tentang terangkatnya amanah. Baginda bersabda, seseorang tidur sejenak, lalu amanah hilang dari hatinya, wa yadhallu atharuha mithlal aktsaril waqt, tinggal kesannya seperti satu titik. Thumma yanamun nauma, kemudian dia tidur pula sejenak, dia ambil pula amanah, kesannya tinggal seperti kesan melecur, kajamrin dahrajtahu ala rijlik, seperti bara api yang engkau golekkan di atas kakimu, maka melecurlah kaki, engkau nampak muntabiran, bekasnya itu muntabiran, yakni melepuh ataupun kembung. Walaysa fihi syai', padahal tidak ada apa pun di dalamnya. Fayusbihun nas yatabaya'un, pada keesokannya orang berjual beli. Hampir manusia hampir tidak ada orang yang menunaikan amanah, sehingga dikatakan di kalangan Bani Fulan ada seorang yang amanah. Dikatakan kepada seseorang, alangkah bijaksananya dia, alangkah pandainya, pintarnya dia, dan alangkah beraninya dia, padahal tidak ada walaupun seberat biji sawi iman dalam hatinya. Walaqad ata alayya zamanun, telah pun berlalu kepadaku suatu zaman di mana aku tak kisah siapa saja di antara kamu yang aku berurusan dengannya, kalau dia seorang muslim, Islamnya akan mengembalikan hak aku, Islamnya akan mendorongnya mengembalikan hak aku kepadaku. Wa in kana nasraniyan, dan kalau orang itu orang Nasrani, nescaya pemimpinnya akan mengembalikan hak aku kepadaku. Fa ammal yaum, adapun hari ini, aku tidak lagi mahu berurusan kecuali dengan fulan dan fulan. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu seperti unta 100 ekor. Hampir-hampir engkau tidak akan mendapati seekor pun daripadanya yang boleh dijadikan sebagai kendaraan. Babur riya was sum'ah, ini bab riya dan sum'ah. Diriwayatkan dari Salamah, beliau berkata, saya telah mendengar Jundub berkata, Rasulullah Nabi SAW bersabda, dan saya tidak mendengar ada sesiapa yang mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda selain daripadanya. Aku pun menghampirinya dan mendengar dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mahu memperdengarkan apa-apa yang dikerjakannya atau dilakukannya, apa-apa yang diamalkannya, Allah akan memperdengarkan. Dan sesiapa yang mahu menunjuk-nunjukkan, yakni apa-apa yang dikerjakannya ataupun apa-apa yang diamalkannya, Allah akan menunjukkan apa yang dia mahu. Bab man jahada nafsahu fi ta'atillah, ini bab orang yang melawan dirinya, nafsunya
dalam mentaati Allah ataupun untuk mentaati Allah. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal katanya, ketika aku sedang berbonceng dengan Nabi SAW, tidak ada di antaraku dengan baginda kecuali pelana unta itu, bahagian belakang pelana unta. Yani tidak ada jarak di antara aku dengan baginda kecuali bahagian belakang pelana unta. Yani kadar itu, kadar bahagian belakang pelana unta. Faqala, baginda pun berkata, wahai Muadz. Saya berkata, ya saya wahai Rasulullah, bertuah engkau. Thumma sara sa'atan, kemudian baginda berjalan seketika, lalu bertanya pula, wahai Muadz. Saya kata, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya saya wahai Rasulullah, bertuah engkau. Kemudian baginda berjalan pula sejenak, kemudian berkata, wahai Muadz bin Jabal. Saya berkata, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Ya saya wahai Rasulullah, bertuah engkau. Qala hal tadri, baginda bersabda, tahukah engkau apakah hak Allah terhadap hamba-hambanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala haqqullah ala ibadi, baginda bersabda, hak Allah terhadap hamba-hambanya ialah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kemudian baginda berjalan sejenak, kemudian berkata, wahai Muadz bin Jabal. Saya berkata, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Qala, baginda bersabda, tahukah engkau apakah hak hamba terhadap Allah apabila mereka melakukannya? Saya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, hak hamba terhadap Allah ialah dia tidak akan menyiksa mereka, yakni setelah mereka mengabdikan diri kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan apa-apa. Bab tawadhu', ini bab tawadhu'. Diriwayatkan dari Anas katanya, Rasulullah SAW ada seekor unta yang dipanggil Adba. Unta ini tidak pernah dapat dikalahkan. Unta ini tidak pernah didahului oleh unta lain. Tiba-tiba datang seorang Arabi menaiki unta mudanya, dan untanya telah mendahului unta Adba itu, telah mendahului unta Adba itu. Maka terasa beratlah kepada orang-orang Islam. Maka orang-orang Islam pun berasa susah hatilah. Wa qalu, mereka berkata, Al-Adba telah dikalahkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya haqqan 'ala Allah, sudah pasti Allah, yakni sudah menjadi sunnatullah, bahwa sesuatu itu tidak diangkat naik, melainkan sesuatu daripada perkara dunia ini tidak diangkat naik, melainkan akan dijatuhkannya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang mana seseorang hambaku bertaqarrub dengannya kepadaku yang lebih aku sukai daripada apa yang telah kufardukan ke atasnya. Dan seseorang hamba itu terus menerus melakukan amalan-amalan sunat untuk bertaqarrub kepadaku sampai aku mengasihinya. Lalu aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan penglihatan yang dia buat melihat dengannya, dan tangan yang digunakannya, kaki yang digunakannya buat berjalan. Kalau dia meminta kepadaku, pasti akan kuberikan kepadanya. Kalau dia memohon perlindungan daripadaku, pasti aku akan lindunginya. Wa ma taraddu an syai'in ana fa'iluh, tidak ada
aku teragak-agak untuk melakukan sesuatu yang pasti akan kulakukan, seperti mana aku teragak-agak untuk mengambil nyawa seorang mukmin yang tidak mahu mati, sedangkan aku tidak mahu, aku pula tidak mahu masaatahu, berlaku buruk terhadapnya. Aku pula tidak mahu melakukan sesuatu yang tidak menyukakannya. Baiklah. Ini masih lagi dalam Kitabur Riqaq. Perkara-perkara yang membaiki jiwa manusia lagi, yang melembutkan hati dan membaiki jiwa. Amalan manusia dikira dengan kesudahan yang terakhir dan amalan yang ditakuti. Di sini nak ceritanya apa tujuan dia buat ni. Kita walaupun baik macam mana pun jangan berasa sedap hati. Tuhan nak jangan buat. Mana tak ada lagi. Mana? Baca dah, tak apa dah. Tak apa dah. Tak apalah. Jangan berasa sedap hati walau macam mana pun kita ni sudah banyak amalan, sebab kita tidak tahu akhir kita macam mana. Itu yang pertama. Jadi maknanya kita kena sentiasa berjaga sama lah. Jaga sama, buat molek sama. Walaupun kira-kiranya Allah SWT tidak akan buat nyaya kepada manusia tu, dan kira-kiranya manusia kalau sudah biasa dengan kebaikan, akhirnya pun baik juga. Walaupun begitu tak boleh berasa sedap hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh pandang buruk terhadap orang lain, yang mana kita nampak amalan dia tu tidak baik. Bahkan kita hendaklah sentiasa menaruh harapan, sebaik-baiknya berdoa lah untuk dia, biar dia jadi baik. Jangan ejek dia, jangan kita buat menganying ke dia, jangan kita keji dengan maksud menghina dia. Jangan begitu, sebab kita tidak tahu, boleh jadi kesudahannya lebih baik daripada kita. Kita tidak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang jahat itu, kalau dia tahu bahawa dalam agama ni macam ni, mana dia tidak putus asa. Tidak putus asa, sentiasa ada harapan dia untuk jadi baik. Pasal apa? Walaupun dulu dia tidak baik, lepas pada tu kalau dia buat baik betul-betul, hak dulu tu kira-kiranya Allah SWT hapuskan. Sebab Allah SWT kira dengan yang terakhir. Kalau dulu jahat pun tak kira, boleh jadi diampunkan dosa dia. Itu. Wa ma yukhafu minha, dan amalan yang ditakuti. Amalan macam mana yang ditakuti? Yaitu yang Nabi SAW sudah cerita kepada kita lah. Di antaranya yang tersebut di dalam hadis ini, yaitu bunuh diri. Itu amalan yang ditakuti lah, yang perlu kita berjaga, berwaspada, jangan sampai jadi gitu. Jadi tidak ada maknanya kalau buat sesuatu yang baik tetapi kita sudahkan dengan tidak baik. Dia kena husnul khatimah lah. Maknanya kesudahan yang baik, husnul khatimah. Yang mana dalam Quran dikatakan khitamuhu misk, mana penutup dia tu wangi, sedap, baik. Hak tu hak nak. Seperti dalam hadis ni tak silap lagu tu, tak silap. Jadi hadis ni kita sudah beberapa kali dah jumpa, iaitu satu orang pergi perang, memang hebatlah dia.
dalam dulu kita jumpa dah lain sikit lafaz dia tu. Makna dia kalau jumpa dengan orang kafir tak kira lari seorang kau dia kejar dan dia bunuh, hebatnya. Jadi sehingga orang lain tidak perlu banyak buat kerja, dia banyak. Dia menyelesaikan banyak masalah kira-kiranya. Di sini dia kata wa kana min a'zamin nasi ghana'an anhum. Jadi sahabat-sahabat pun kata, tak ada orang lebih hebat daripada dia nampaknya di kalangan kita ni. Tiba-tiba Nabi SAW kata, sesiapa yang nak tengok pada ahli neraka, tengok dia. Dia pergi perang, duduk tengah perang, tengok dia. Hak Nabi SAW kata tu bukan sebagai doa, tidak, nak cerita hakikat. Sebab itu kita tak boleh tengok zahir. Sebab itu kita tak tahu. Nabi SAW dia boleh cerita, Allah SWT bagi tahu kepada dia. Kita tak boleh tahu. Kalaupun nampak orang itu duduk sembahyang, tak boleh kata. Ni dalam hadis-hadis yang seumpama ini, banyak lagi yang lain-lain nak ajar kepada kita, jangan kata dengan pasti tentu dah ahli syurga. Tak tahu lagi. Orang yang duduk buat maksiat itu kita kata tentu dah dia ahli neraka, tak boleh kata lagi. Sebab kita tidak tahu lagi kesudahan dia macam mana. Memang dalam kenyataan hidup ni pun banyak kita tengok. Kadang-kadang orang dulu memang kuat, lepas tu lagu lain pun ada yang tidak kuat, main-mainnya dulu, lepas tu dia bersungguh pula, ada juga lagu tu. Dalam apa benda pun lagu tu, dalam agama pun lagu tu juga. Jadi tak boleh kita kata begitu. Nabi SAW kata tu dia tahu Allah SWT bagi tahu kepada dia, tak boleh nak lari dah. Memang lagu tu yang akan berlaku. Lepas tu dulu kita sudah jumpa dah ni, sebenarnya nama dia nya Quzman, nama orang ni Quzman nama dia. Pada muka surat 904 dalam Ghazwah Khaybar 904 dalam kitab kita ni. Kalau kita tengok sebentar 904 ni. Faqala rajulun minal qaum ana sahibuh. Dan Nabi SAW kata begitu. Tiba-tiba seorang sahabat berkata, biar saya pergi turut dia. Dia kata dalam hati dia, aku nak turut dia. Dia pun turut. Fakharaja ma'ahu. Dia pun turut asal itu. Kalau kawan tu berhenti, dia berhenti, ya. Kalau kawan tu laju, dia laju, pergi. Berlari, dia berlari. Lepas tu dia luka. Tu cerita sini lebih detail pada muka surat 904. Sudah berlalu dah. Dia luka kuat lah, parah. Dia pun sepuh tadi lah, nak cepat mati. Dia letak pedang tu di tanah, yang ni pemegang dia tu. Ulu dia tu, ulu tu letak di tanah. Mata dia tu, ujung pedang tu letak ni di dada. Lepas tu dia tekan dia. Faqatala nafsahu. Maka dengan itu dia membunuh diri dia. Fakharaja ar-rajul. Orang itu pun bila dah mati, orang itu pun balik pergi. Dia pun kata, ni sini jelas. Asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahawanya sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Orang pun katalah, apa? Sebelum ni tak mengaku lagi kau? Terkejutlah. Qala ar-rajulu alladhi dhakarta anifan innahu min ahli an-nar fa'azama an-nasu dhalika faqultu ana lakum bihi fakharajtu fi talabi thumma itu dari situ. Orang yang kau sebut tadi ahli neraka, orang-orang lain berasa susah hati, berasa tak senang. Apa? Aku pun kata, aku nak cerita, aku nak turut. Dia pun turut, dia pun cerita lagu tu. Lalulah Nabi SAW kata supaya dengan hadis ni juga lain itu supaya maknanya zahirnya pada pandangan orang amalan ahli syurga. Yang ni kira-kiranya kalau orang tak tengok mati syahid lah dia tu, kira zahirnya mati syahid lah, pergi perang dengan orang kafir. Mungkin dia duduk ahli orang Islam, sebab dia nak tahu gitu. Padahal hakikatnya dia ahli neraka.
Lepas tu ahli neraka ni kekal dalam neraka ke? Tidak, itu bukan soal itu. Soalnya dia kena masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar, menyebabkan masuk dalam neraka. Menyebabkan masuk dalam neraka. Dan mengikut setengah-setengah ulama, dia kata hak ni Nabi SAW kata dia ahli neraka, mana sudah pasti dia masuk neraka. Tetapi adakah semua orang yang bunuh diri itu mesti masuk neraka? Ahli-ahli ilmu akidah, usuluddin, dia kata tak mesti. Boleh jadi Tuhan ampunkan. Tapi hak ni Nabi SAW sudah ayat dah, pasti dia masuk neraka. Tapi kalau hak lain belum tentu lagi. Kalau Tuhan nak ampun, boleh. Walau bagaimanapun dosa bunuh diri itu adalah dosa besar, sehingga ada sahabat yang bunuh diri mati, Nabi SAW tak saya pergi semaya. Kamu pergi semaya lah Nabi. Kamu pergi semaya. Sahabat pergi semaya, tapi tidak jadi kafir. Seperti puak-puak Khawarij kata tu, kalau orang melakukan dosa besar masuklah bunuh diri, dia jadi kafir. Kalau jadi kafir, bagaimana Nabi SAW suruh pergi semaya? Cuma dia tidak pergi semaya. Dia tidak pergi semaya. Sini pun kata ahli neraka bukan makna dia kafir, tetapi perbuatan dia tu, amalan dia tu membawa dia ke dalam neraka. Yang Allah SWT tak suka orang ni bunuh diri. Tak boleh. La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Itu dalam Quran. Jangan kamu bunuh diri kamu dengan apa cara sekalipun. Jadi haknya sini. Lepas tu ada pula orang yang benar-benar beramal pada pandangan orangnya dengan amalan ahli neraka, padahal dia ahli syurga. Jadi kita kata boleh jadi orang tu, kalau lagu tu kita tak boleh kata lah dia buat amalan buruk, kita tak boleh tegah lah dia, mana ketahu dengan amalan buruk dia tu pun dia boleh masuk syurga. Tidak gitu, bukan maksud gitu. Bukan maksudnya dia melakukan amalan buruk pun amalan buruk dia terbawa dia ke dalam syurga. Tidak. Ni nak cerita, boleh jadi zahirnya orang tengok gitu, nampak sekali lalu, suatu ketika, lepas tu boleh jadi dia berubah, lepas tu dia baik pula. Dengan sebab itu kita tak boleh buat keputusan selalu atas tiap-tiap orang, sebab kita tidak tahu hak selepas tu macam mana. Itu satu perkara. Yang kedua, boleh jadi orang ni melakukan perkara yang memang tidak molek zahirnya pada pandangan orang, sebenarnya hak dia buat tu bukan tak molek, bukan tak molek, bahkan molek, dia kena buat lagu tu. Amalan ahli syurga dia buat. Seperti ada seorang sahabat Nabi SAW, orang lain bila Nabi SAW pergi belakang, berkumpul belakang, dia tak pergi. Lepas tu orang kata, buat apa dia tak mari? Siapa lagi tak mari? Nabi kata, ada lagi kah orang sini tak mari? Ada. Dia tu munafik berkali. Jangan kata lagu tu, Nabi kata, jangan kata lagu tu, dia ahli syurga pula. Padahal dia tidak mari. Nampak macam dia ni tidak menyambut Nabi lah, tidak menerima kedatangan Nabi dengan baik. Rupa-rupanya dia tu sahabat lain kata dia ni tak mari dekat Nabi. Adanya duduk sekali dengan ada menu, kata dia, duduk baik dengan puak-puak kafir. Rupanya dia tu spy Nabi SAW. Rupanya dia tu pengintip Nabi SAW. Munasabahlah dia tidak pergi sekali. Kalau dia duduk sini, orang tu tahu pula, orang kafir tahu pula, ni dia pergi buat supaya dengan demo tu. Demo tu kamak kau dia ni supaya dia, padahal dia tidak. Jadi amalan itu dari segi zahir pada pandangan orang, amalan ahli neraka, kalau duduk sekali dengan puak-puak ahli neraka tu, tapi dia ada maksud lain. Dengan sebab itu kita jangan gaduh kata, sebab kita tidak tahu hakikat dia, tidak tahu hakikat dia. Jangan kata, jangan gaduh kata. Kalau tengok orang seperti dalam cerita Hasan Basri nak boleh jadi dia insaf, begitu tinggi keinsafan dia tu. Pasal apa? Dia pernah tengok orang duduk dekat dengan orang perempuan, lepas tu pegang botol tepi tasik sebelah sana. Dia kata teruklah dalam hati dia, dia kata teruk zaman sekarang ni, tak malu kalau orang duk buat secara terbuka lagu ni depan orang ramai. Hasan Basri pun lepas tu pergi lalu kat tu, dia kata mari sini bentar. Dia kata
minta maaf lah, dia kata ni dalam botol ni air ya, kata dia. Hak ni hak saya rakat ni adik saya. Hasan Basri pemula. Oh salah. Maknanya tak kena duk kata, duk sekah kat orang lagu tu. Tak kena. Jangan gaduh kata. Kalau nampak botol tu, dia belum mesti arak. Walaupun nampak botol tu supaya arak. Jangan gaduh kata. Nampak orang tak molek, kita kena sangka baik. Adalah tu kat mana-mana tu. Adalah tu. Kena duduk situ. Jangan kita tuduh selalu. Jangan. Walaupun kita tengok dia buat benda tak molek. Walaupun kita tengok dia buat benda tak molek, kita tak tahu lagi hak dia buat tak molek, takut-takut seperti tadi. Sahabat Nabi SAW tu, yang mana semua orang lain kata lagu tu dia tidak layan Nabi dengan baik, padahal Nabi SAW kata tidak lagu tu. Dia ahli syurga. Siapa setara tu sekali. Jadi kadang-kadang hak zahir kita nampak lagu lain, hakikatnya lagu lain. Tak boleh katalah. Jangan disedak hati dan jangan berasa kita ni lebih, kita disuci, kita ni mulia. Jangan berasa lagu tu. Kalau berasa lagu tu tak kena lah. Tak kena. Bahkan kita kena berasa kita ni kurang sama. Bahkan Nabi SAW pun ajar doa, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa ja'alni fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku pada pandanganku kecil, tak ada gapo. Biar kita berasa kita ni tak ada gapo, tapi pada pandangan orang lain besar. Pada pandangan orang lain besar, kita tidak terhina, orang pandang kita mulia. Tapi kita jangan berasa kita mulia. Sebab itu dia ajar doa-doa lagu tu, supaya tidak berasa kita lebih. Jadi kita tidak tahu lagi kalau kita duduk buat ni, kita nak berubah lagu mana. Takut Allah SWT tidak kenal hati kita duduk berasa kita lebih tu, dia uji kita terbalik. Dekat saat akhir tu terbalik, habislah kita. Dia uji kita. Sebab itu tak boleh. Ada pun orang yang takut tu, dia berasa dia takut, dia bersalah, dia berasa dia bersalah. Sebab Tuhan kenal, dia berasa lagu tu. Akhir sekali Tuhan balik jadi baik dia. Boleh jadi belakang. Kita rasa sedap hati dah. Moga kita molek belakang dah. Keturunan Islam dah. Semaya sama dah. Jauh dah nampak. Jadi kita berasa lebih. Apalagi kalau orang mari dekat kita, suruh kita doa, kau suruh kita buat air, kau suruh kita buat gapo-gapo, kita berdoa jadi. Kita berasa kita makbul di sisi Allah. Jangan sekali-kali. Hak moleknya tak usah benda-benda lagu tu. Takut apa? Takut kita ni berasa timbul benda-benda hak tak molek lagu tu. Perasaan-perasaan besar diri lebih makbul lah bahasanya di sisi Allah SWT. Tak boleh lagu tu. Allah SWT tak kenal lagu tu. Jadi maknanya di sini semua ni kena jaga hati belaka lah. Kalau buat perang kau gapo kau nampak hebat, takut jadi berasa hebat, berasa lebih, berasa berani, berasa banyak beri sumbangan. Tak boleh lagu tu. Allah SWT tak kena. Bahkan kalau kita buat sebanyak mana pun kena berasa sikit, kecil, tak ada gapo yang kita buat. Baru dia kena orang lagu tu. Babul uzlah. Ini bab uzlah. Uzlah makna mengasingkan diri, tidak bergaul dengan orang. Uzlah adalah satu kerehatan, ketenangan daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ini ajaran uzlah. Biasanya orang-orang tasawuf, dia uzlah ni tak jumpa dengan orang, pergi jauh. Pergi jauh daripada orang. Ya, kalau perlu kita buat lagu tu, bagus juga. Tetapi tidak semesti pergi jauh, pergi dalam bukit, dalam hutan, pergi duduk seorang begitu, tak mesti lagu tu. Asalkan kita pandai jaga diri kita, pandai jaga diri kita, jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat, jangan terlibat dengan mereka itu, cukup dah tu uzlah tu. Tidak kecek banyak, tidak kecek kosir, tidak layan orang kecek kosir, tidak tu orang-orang hak tak molek. Itu termasuk dalam uzlah tu. Tidak melibatkan diri dalam perkara-perkara yang sia-sia.
Tidak bergaul banyak. Apabila bergaul banyak, kecek banyak, boleh jadi nak marah, boleh jadi balas. Dengan sebab itu tak bergaul. Itu uzlah. Makna kalau jaga hak ni, kita akan dapat ketenangan jiwa. Akan dapat ketenangan jiwa. Ada sahabat tanya, siapakah orang yang paling baik? Dia kata, rajulun jahada bi nafsihi wa malih. Orang yang berjuang dengan nyawanya dan harta bendanya. Itu satu macam. Itu paling bagus. Yang kedua, orang yang berada di salah satu lereng gunung, di mana dia mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan orang daripada kejahatannya. Ini mana kerana dia nak mengabdikan diri kepada Allah, duduk dalam orang ramai tak boleh. Lepas pada tu orang pun banyak tak baik juga. Dengan sebab itu dia lari, pergi nak jaga agama, pergi tempat macam tu. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi dia ni jenis backing syarrihi itu, wa yad'un nas min syarrihi. Syarrihi itu maksud dia sendiri. Dia menyelamatkan orang daripada kejahatannya. Dia tak boleh. Dia jenis backing, jenis mudah naik angin kalau bergaul dengan orang. Dia takut berlaku keadaan macam tu, maka dia tak pergi dulu. Dia melarikan diri dia kerana takut orang terkena kejahatan dia. Ini pun bagus juga. Lagu ni bagus juga. Baiklah. Dalam hasyiah kita, kitab ni nombor 9 ni, dia kata tidak akan mengikut kaedah agamanya, iaitu agama ni menganjurkan kita supaya bermasyarakat, bukan lari daripada masyarakat, melarikan diri daripada masyarakat. Kalau kita tengok kepada ibadat dalam agama tu pun kita nampak dah disyariatkan semaya jemaah. Apa? Supaya ahli kampung tu maknanya bercampur gaul. Lepas tu disyariatkan semaya jemaah supaya hak kawasan hak lebih luas lagi tu, kalau semaya jemaah masjid setempat-setempat tu, semaya jemaah ada satu masjid ya dalam satu mukim tu, supaya semua mukim tu jumpa setempat tu lebih besar. Semaya raya supaya hak kawasan lebih besar lagi boleh pergi. Dia kata dan disyariatkan haji supaya hak seluruh dunia kita berjumpa dengan orang seluruh dunia di satu tempat. Ini menunjukkan agama ni ajar kita supaya bermasyarakat. Dan fuqaha berkata, kalau kanak-kanak ni dibuai lah, di ulu, di kampung, kita molek bawa daripada kampung tu, daripada ulu tu ke kawasan bandar. Kalau hak kampung bawa ke bandar lagi. Pasal apa? Nak suruh duduk dalam masyarakat. Itu dia kata. Bukan sebaliknya, bukan daripada bandar bawa pergi ke kampung kecil, daripada kampung kecil bawa pergi kepada ulu. Tidak lagu tu. Ini dia sebut. Qultu, saya kata, saya jawab, kalau ditanya begitu, al murad bil uzlah tarku fudul as-suhbah wal ijtima' bil jalis as-su' wa fil jumlah al mas'alah mukhtalaf fiha. Dia kata yang dimaksudkan dengan uzlah di sini ialah meninggalkan pergaulan yang tidak baik. Bukan makna melarikan diri, pergaulan yang tidak baik. Hak tidak baik jangan kita libatkan diri. Itu maknanya uzlah. Dan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, itu maksud uzlah. Bukan makna tidak bergaul dengan masyarakat, itu uzlah. Walau bagaimanapun dalam masalah ni khilaf ulama, ada khilaf ulama. Sebahagian mereka mengatakan uzlah lebih afdal, sebahagian yang lain pula kata bergaul dengan masyarakat ini lebih afdal. Yang betulnya kata dia ialah tafsil. Kita kena perincikan, tengok keadaan orang, bukan semua orang lebih baik bergaul, bukan semua orang lebih baik beruzlah. Bergantung kepada orang, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada masa, bergantung kepada tempat. Dia kata bihasabil julasa wa bihasabil umur wa bihasabil awqat. Ini mengikut keadaan tak serupa. Kalau orang tu diperlukan dia oleh masyarakat, masyarakat memerlukan kepada dia, dia tak boleh lari. Masyarakat boleh jadi baik dengan ada dia, boleh mendapat pengajaran agama dengan ada dia, dia tak boleh lari. Kalau dalam keadaan lagu tu, tidak lebih baik uzlah bagi dia. Tetapi kalau dia nak mengajar orang pun tak boleh,
Dia nak buat apa satu hak benda molek tak ada. Hak adanya perangai backing dia tu, panah barang dia tu, hak ada. Baik dia uzlah kalau lagu tu, baik dia duduk suku. Ataupun kalau dia tak reti nak buat apa-apa, kalau duduk dengan orang ramai jadi hanyut terikut-ikut. Tapi kalau duduk seorang dia ingat tu, boleh berzikir, boleh lagu tu molek. Molek lagu tu. Sebab kalau kita kata dia sudah tua, kalau dia duduk bergaul ni jadi kecek koseh. Tapi kalau duduk seorang boleh ibadat, boleh buat bagus, uzlah, lebih baik kepada dia tu. Tapi kepada setengah-setengah orang tidak, dia pemimpin, masyarakat memerlukan dia. Kerana ada dia boleh atur masyarakat ni dengan baik. Tak boleh lari kalau tu, tak boleh uzlah. Tidak, lebih baik uzlah kepada dia. Bahkan dia kena hadapi ke mana-mana. Kalau buat uzlah belaka, boleh nak uzlah. Boleh nak uzlah. Askar nak uzlah. Macam mana? Tak boleh, itu tak sesuai. Mengasingkan diri daripada masyarakat. Maksud sebenar mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada pergaulan yang tidak baik. Itu hak sebenar. Uzlah yang dimaksudkan. Hak tidak, bukan lari daripada masyarakat semua sekali, tak kira siapa. Dah, tidak lagu tu. Tak kena tu kalau lagu tu. Seterusnya akan tiba suatu zaman kepada manusia di mana sebaik-baik harta seorang muslim ialah kambing yang dibawanya ke puncak gunung dan ke tempat-tempat turun hujan, kawasan tadahan hujan. Kita kata yafirru bidinihi minal fitan, dia membawa lari agamanya daripada fitnah. Ini pun maknanya mengikut keadaan zaman. Boleh jadi ada suatu zaman yang perlu buat lagu tu, hak tu yang terbaik, maka lebih baik buat lagu tu. Tapi dalam keadaan biasa tidak begitu. Bab raf'il amanah, ini bab amanah terangkat. Apabila disia-siakan amanah maka tunggulah kiamat. Sahabat tanya, bagaimana disia-siakan amanah itu wahai Rasulullah? Dia kata apabila diserahkan urusan ataupun jawatan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Tunggulah kiamat. Maknanya amanah ini disia-siakan amanah. Maknanya amanah ni sesuai dengan keadaan lah benda tu. Bidan banyak bidan, apa-apa pun maknanya kena beri kepada ahli dia. Kalau tidak beri kepada ahli dia, jadi rosak. Hak dalam dunia ni pun rosak. Fantazir sa'ah itu, apakah sa'ah itu maksudnya kiamat ataupun sa'ah itu maksudnya kerosakan, kekacauan? Boleh jadi kedua-duanya itu. Kemudian amanah turun dalam hati manusia. Yang dimaksudkan dengan amanah di sini ialah kesedaran beragama, naluri beragama ada dalam pangkal hati manusia. Setiap orang manusia jadi tu ada selalu dah keinginan beragama tu dalam jiwa dia, tak kira bangsa mana. Dengan sebab itu kalau manusia ni tak ada agama pun dia ada juga buah hormat tu, buah hormat pemujaan tu dia ada juga. Kagum kepada sesuatu. Sekurang-kurangnya pergi berkubur, pergi kubur tu duduk tafakur, sekurang-kurang. Jadi dia nak cerita di sini amanah di sini maksudnya agama. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Amanah di situ maksudnya agama. Sini pun maksudnya agama. Lepas tu mereka tahu melalui Al-Quran, kemudian mereka tahu melalui sunnah pula. Jadi Al-Quran mengemaskan apa yang sudah ada dalam jiwa manusia. Sebenarnya ada dah. Al-Quran mari sesedang molek, Quran mari pula tambah, mari Quran. Lepas tu sunnah pula mari tambah dengan sunnah pula, lebih menguatkan lagi. Maknanya kalau nak kira manusia ni dengan agama
serupa dengan perasaan takut, perasaan kasih, perasaan cemburu, perasaan macam-macam lagi, naluri lain lagi. Waktu tu Allah SWT buat ada dalam setiap diri manusia. Agama ni pun lagu tu juga. Kemudian mereka tahu melalui Al-Quran tentang amanah, tahu pula melalui sunnah. Yang ni Quran penjelaskan lagi, sunnah penjelaskan lagi. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada kami tentang terangkat amanah itu. Terangkat amanah itu. Yang dimaksudkan amanah di sini ialah sebahagian daripada hasil agama tu ataupun buah agama tu. Hak tu hak hilang. Bukan agama semua sekali hilang, tidak. Tetapi buah kepada agama, hasil kepada agama tu hilang. Dia kata seseorang tu tidur sejenak, lepas tu amanah diambil daripada hati, tinggal titik, bintik saja ada. Kemudian tidur pula. Apabila bangun tu tinggal apa dia? Tinggal macam kesan melecur. Kita panggil nepuh. Sebab orang apa nama ni tak biasa pegang kapak ke pegang cangkul ke apa, guna sikit dia jadi melepuh. Dalam itu ada air, itu majl, itu yang dimaksudkan dengan majl. Jadi nak boleh jadi melecur begitu, seperti kalau kita letak bara api atas kaki, lepas tu kita pun golek jatuh, oleh kerana panas sangat tu dia jadi melecur. Jadi nepuh kulit. Jadi kembung, engkau nampak kembung tu, walaysa fihi syai', tidak ada apa-apa yang berguna di dalam dia tu walaupun nampak kembung pun. Jadi nak ceritanya hilang hasil amanah tu. Bukan amanah tu sendiri tak ada langsung, tidak. Bukan amanah tu sendiri tak ada. Tidak. Pokok amanah tu masih ada lagi, tetapi buah dia sudah tidak ada. Itu maksudnya. Lampu tu ada lagi, tetapi cahaya dia sudah tidak ada. Begitu. Tu hak hilang. Sehingga tinggal kesan dia, bekas dia saja. Sehingga apabila orang berurusan, sukar sekali kita nak dapat orang yang menunaikan amanah. Yang ni ada keadaan begitu. Nak menunaikan amanah, kalau berjanji, kalau apa-apa nak boleh, kita nak boleh haraplah, payah kita nak dapat. Adakah ini berlaku pada semua tempat? Tidak. Semua tempat sekaligus berlaku? Tidak. Tetapi akan ada pada tempat ni, pada zaman ni, pada masa ni, tempat ni pula, pada masa lain pula, tempat ni pula, pada masa lain pula. Ada ketikanya lebih umum keadaan tu, keadaan tidak ada amanah tu lebih umum. Ada ketikanya maknanya sepit sikit keadaan. Tetapi nak ceritanya ada. Sehingga orang kata jadi sahurlah kalau ada bunyi suara amanah tu, sahur boleh sebut. Dalam ramai-ramai tu tak boleh nak sebut lah, boleh kita harap. Kalau ada suara, ada situ boleh harap suara. Nabi SAW nak cerita akan ada suatu ketika siapa setara tu jadi. Siapa setara tu. Dan benda ni sebenarnya kalau kita tengok kan, tempat kita ni boleh kira lagi, itu pun tak apa boleh harap juga. Kadang-kadang selipar tak ada masjid pun, mana tak boleh nak harap. Setengah-setengah negeri tu mana kita nak tubik sikit kena kocil lalu itu, tak kocil habis barang. Selipar pun kena bawa, segala benda tak boleh. Tolong tengok mata apa cik beg ni, tolong tengok lagu tu mata tak ada. Tak kira Islam, tak kira kafir, tak kira apa, super dari segi tak ada amanah. Super juga boleh kau gap-gap setengah-setengah tempat lah. Sebab tu anak kata saat ni, mana setengah-setengah tempat tu ketara, setengah-setengah tempat tidak ketara, setengah-setengah zaman tu ketara, setengah-setengah tidak. Kita harap ke boleh, harap ke dia boleh tu makan orang, tak boleh harap. Jadi sehingga ragu. Sekarang ni mana timbul pula sumbang mahram langkah pun. Selama ni orang duk harap kepada nenek, duk harap kepada siapa-siapa, kita kata tak boleh harap. Duk harap kepada datuk, tak boleh harap. Makna keadaan tu berlaku begitu. Payah nak cari. Jadi sehingga tidak ada ketenangan jiwa. Siapa dialah nak boleh harap. Ada pun setengah-setengah ketika tu, berapa ramai imam-imam besar ni, imam-imam besar ni
maknanya jadi ulama besar, termasuk Imam Bukhari sendiri. Ayah dia tak ada didik dia, tapi sahabat dia, ayah dia pesan jaga molek anak dia, jaga molek. Imam Ghazali, dua beradik, jadi ulama besar, ayah dia tak ada cara, sahabat dia pesan cara molek anak dia. Cara molek ada zaman macam tu, ada setengah-setengah tempat tu lagu tu aman, tak ada gapo, tak ada urusi, tinggal gitu. Semua orang boleh harap lah, orang tidak Islam pun boleh harap je. Maknanya dia tidak bergantung kepada agama ni. Kalau nak kira buah amanah tu, kalau nak kira sepatutnya buah pokok agama sana ni menghasilkan buah dia tu lah. Tetapi yang peliknya pokok sana tidak berbuah. Hak berbuah mengeluarkan buah macam tu, hasil hak agama nak tu duduk pada orang lain kadang-kadang. Itu yang peliknya pada orang kafir. Negeri orang kafir aman, tenang, damai, baik, cakap pun lemah lembut, beradab. Rumah pun tak pakai gerai, rumah tak pakai gerai, tak payah pakai gerai. Ada pun rumah negeri Islam ni habis tak boleh tak ada gerai. Siapa setara tu tak ada amanah. Apa kalau orang kafir, negeri orang kafir hak molek, ada tamadun lah, kita kata bertamadun, cerdik, mengaji, ada ilmu. Tak rasa kalau nak kocik, kalau nak curi pun dia tidak perosak barang. Dia kira pandai muka pintu, dia ambil barang dia nak, tak ada dia kucak-kucak kok tak ada. Tengok cara curi pun cerdik, cara curi pun cerdik. Ada pun hak tidak maju ni, hak mundur ni, walaupun Islam tak boleh nak harap, tak boleh nak harap. Semuanya kebah belakang. Sehingga jadi soho kalau ada tu. Lepas tu dia katakan orang ni bejok, orang ni baik, orang ni sebenarnya tak ada apa satu. Dia dalam hati dia tidak ada walaupun sebesar biji sawi iman. Ini satu maknanya nak cerita tak betul hak orang kata bejok, orang kata cerdik, orang kata baik, orang kata berani, tak betul. Sebenarnya tak ada apa satu. Satu lagi makna dianya, sehingga dikatakan ini isyarat kepada satu zaman. Sebab tu anak kata tidak semesti Islam, tidak berkait dengan Islam. Orang kata alangkah cerdiknya, alangkah pintarnya, alangkah beraninya, alangkah hebatnya buat gini-gini. Padahal dalam hati dia tu tidak, mana dia bukan orang Islam. Sebesar biji sawi pun tak ada iman. Hak orang Islam tu ada, tetapi orang panggil dia orang cerdik. Alangkah cerdiknya, alangkah bijaknya, alangkah rajinnya, alangkah bersungguhnya. Hak sepatutnya bersungguh, rajin, baik, berani, itu semua tu sifat orang Islam. Sepatutnya lahir daripada pokok buah-buah yang seumpama itu lahir daripada pokok Islam. Tapi tidak begitu, lahir daripada orang hak bukan Islam. Sebab tu anak kata tadi, hak lagu ni ada semangat, siapa pergi menyelam ke dasar laut dengan ilmu, tahu habis hak dalam laut tu, hak di angkasa, tidak takut nak pergi pergi kaji sana sini, tempat sejuk macam mana pun pergi, tempat bahaya pun pergi kaji, maka dia dapat hasil. Berani, cerdik, boleh ke dia, tidak ada walaupun sebesar biji sawi iman. Tu nak cerita, maknanya bertukar balik, jadi terbalik. Adapun hak ada amanah, hak sepatutnya hasil yang seumpama ni lahir daripada orang yang ada amanah, ada agama tadi lah. Tidak jadi gitu, tidak jadi gitu. Sudah berlalu zaman di mana aku tak kisah siapa saja aku berjual beli, aku berurusan. Kalau orang Islam dia akan mengembalikan barang aku itu kepada aku. Dia tak akan lari. Kalau dia berhutang, dia tidak akan lesapkan hutang tu. Islam dia akan mendorong dia bayar balik kepada aku. Islam dia. Itu ada zaman macam tu. Kalau orang tidak Islam, orang Nasrani pula, pemimpin dia, ketua dia, dia berdisiplin, dia suruh bayar. Pemimpin dia suruh bayar. Adapun hari ini, fama kuntu ubay'u, aku tidak akan berbayar kecuali dengan fulan dan fulan dan fulan. Orang ni sahaja. Ini kata-kata Hudzaifah ni, adakah dia menggambarkan zaman dia?
menggambarkan zaman dia tu maknanya sudah tidak boleh nak percaya lagi dah. Sedangkan masih ramai lagi sahabat-sahabat. Itulah ulama-ulama muskil dengan hadis ni. Dia kata kok mana ni? Padahal zaman dia tu ramai lagi sahabat-sahabat. Apa boleh bilang orang ni saja. Seseolahnya zaman amanah tu tak boleh kita harap kepada orang tu sudah berlalu, tak ada. Jadi mereka jawab, hak ni yang terbaiknya pada anak. Hak ni Huzaifah kata ni, mana dia kata ni sebagai orang masing-masing zaman tu kata yang menghadapi di zaman dia sendiri. Misalnya kita duduk dalam suasana macam tu, kita kata dulu senang kita, dulu baik, orang baik-baik, lepas tu sekarang ni tidak. Orang tu kata, lepas tu orang lain pula kata, mana atas lidah masing-masing orang. Itu dia kata tu, bukan dia kata untuk dia. Mana masing-masing orang yang menghadapi zaman itu dia kata gitulah. Dia kata lagu itulah. Mana kalau dulu molek, dulu baik, sebab kita katalah orang zaman dulu baik, keluarga pergi mari gitu gini. Zaman sekarang ni tak boleh harap budak-budak ni. Misalnya kita kata gitu. Jadi siapa-siapa pun dalam suasana kita ni akan berkata begitu. Sebab masyarakat kita serupa. Dia akan kata, memang tak ada dah hubungan baik mesra keluarga gapo ni. Zaman dulu iyalah zaman kita muda-muda dulu, budak-budak dulu pergi mari sangat. Tapi zaman sekarang dia tak ada. Semua orang kata lagu tu. Di tempat kita, tempat lain pula, lagu lain pula dia kata. Jadi masing-masing merungut dengan keadaan yang tidak baik. Setelah mereka menerima keadaan yang baik sebelum itu. Jadi sehingga dia kata kalau masalah jual beli ni, dulu baik juga, lah ni tak boleh. Orang ni saja boleh. Mana keadaan teruk itu berlaku, boleh berlaku. Itu maknanya kalau orang ni tidak ada agama, tidak menyuburkan agama, dan agama dia tu tidak ada hasil, maka lagu ni lah jadinya. Mana keadaan orang tidak tenang, hidup pun maknanya tidak bahagia. Duduk terkenal kepada masa lalu, masa lalu yang indah tu kita kata. Ada pun masa yang dia sedang hadapi tu rosak dah. Itulah akibatnya. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia berkata Nabi SAW bersabda, manusia itu seperti 100 ekor unta lah. Dalam 100 ekor unta tu kita nak cari seekor apa payah hak boleh nak buat kenderaan. Nak ceritanya begitu juga kita hidup ni, dalam hak seramai-ramai jangan kita fikir hak jenis ni ramai. Dak. Kita berjumpa hak ni tak puas hati, hak ni pun tak puas hati, hak ni pun tak puas hati. Kita jangan susah hati. Tu hendaknya. Kita kena ingat kebanyakannya hak Tuhan buat ni hak biasa. Hak biasa. Hak berjenis-jenis, hak istimewa sangat tu, dia jarang-jarang seorang yang ada. Dan memang pun hikmah Allah Subhanahu Wa Taala buat lagu tu pun memang hak jenis-jenis tu dia tidak perlu ramai. Kalau ramai macam mana? Kedudukan jawatan dia tu memang sikit, kerusi dia tu sikit. Sunnatullah sudah berlaku, iaitu memang adanya sikit orang lagu tu. Dengan sebab itu kalau kita jadi guru misalnya, jangan kita putus asa. Pasal apa? Anak buah kita tak boleh jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri tu berapa orang nak jadi? Kena fikir gitu. Barulah kita senang hati. Kalau tidak kan nak suruh jadi Perdana Menteri belakang, tak kena lah. Kebanyakan orang ni tidak gitu. Bahkan Allah SWT buat orang ramai ni sesuai mana faedah untuk orang ramai. Ada pun hak sikit-sikit memang dia tu yang pentingnya, tetapi tidak perlu ramai. Tu mana kalau kenderaan pun lagu tu juga, nak cari hak molek, hak jenis tu payah. Manusia begitu juga. Jadi kita jangan susah hatilah. Jangan susah hati, jangan berasa kecewa, jangan berasa apa. Memang lagu tu. Kalau kita ada anak ramai, tak jadi seorang. Kita kena ingat ni. Kalau jadi belakang, alhamdulillah ada juga jadi. Tetapi nak ceritanya tidak mesti gitu lah. Ada kala pun ada seorang tu pemuju. Ada seorang hak jenis lah, hak kemuncak kita kata. Manusia tu pun lagu tu juga seperti unta tu lah.
Babur riya' was sum'ah. Ini bab riya' dan sum'ah. Riya' ni maknanya buat sesuatu kebaikan nak menunjuk, biar orang nampak, biar orang tengok. Sum'ah tu buat sesuatu biar orang dengar, biar orang dengar. Itu maknanya. Jadi ini pun sifat yang tidak baik juga. Kalau ada di dalam diri manusia tu, jadi hati dia jadi cemar lah. Tidak lembut lah hati dia. Tidak lembut. Riya' dan sum'ah. Tapi dia banyak perincian juga. Yang dimaksudkan dengan riya' tu hak individu lah, hak individu. Kalau hak orang ramai, tak apa, kita rayak. Kita rayak. Kita ada syarikat ni nak bagi derma kepada sekian-sekian, untuk apa-apa. Kita pun buat cek besar agak pun tulis berapa-berapa, 10,000 kau, 100,000 kau, kita kata 1,000,000 kau tulis. Tak apalah. Sebab apa? Kalau tidak orang miskin pula pergi ke mana? Duit orang ramai ni. Dengan maksud jelas, terbuka, semua orang tahu. Kalau lagu tu tak apa. Tapi kalau hak individu nak suruh orang dikata, tu terpulang kepada masing-masing. Ada juga orang yang buat gitu kerana dia nak melepaskan diri daripada cukai lah, macam-macam. Hak tu terpulang. Allah SWT tahulah tu. Tapi kalau hak ramai ni, kalau kita tunjuk lagu tu, tidak salah, tidak boleh kita kata menunjuk-nunjuk sia-sia, tak boleh. Tak boleh kita kata gitu selalu. Dengan sebab itulah dalam syariat ni pun, dia kalau zakat molek kita beri secara terbuka. Tapi kalau hak sedekah ni beri secara susu-susu, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Hak tu untuk hak sedekah biasa. Tapi kalau zakat tidak. Supaya juga semayang. Kalau hak semayang, hak fardu ni dia secara terbuka. Tapi semayang hak sunat, dia galakkan supaya jangan beri nampak. Memang lagu tu cara. Supaya juga hak ni dalam masalah ni. Tidak kata dah tak sewi dengar, lah suara sedap tu iman baca kau ataupun tak salah baca dah, dia suruh syariat dah semayang muharid, semayang isya baca derah. Kalau boleh hak sedap tu, kau sedap kau molek. Tidak kata situ nak sum'ah tu tak termasuk tu. Cuma baki lagi tinggal apa ni, kita tanya dia lah, dia sendiri kena tanya diri dia sendirilah, iya ke? Kalau lah dia tu dengan maksud supaya orang ni puji ni, tak boleh lah tu. Tetapi dikehendaki suara yang sedap, suara yang baik itu dikehendaki. Dia kena jagalah diri dia. Dia kena jaga diri dia. Dan itu tidak termasuk dalam sum'ah. Dan tidak perlu kita kena lari jaga tu, tak perlu. Jadi tu iman nak baca kau boleh baca tak sedap, kau takut jadi sum'ah. Tak timbul hak tu. Bahkan dia suruh kita baca sedap. Hak ni hak lain, hak lagu lain. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mahu memperdengarkan kepada orang apa-apa yang dia buat, kebaikan ke gapo-gapo ke dia buat, Allah SWT akan memperdengarkan apa dia nak tu. Boleh lah. Jadi ulama mengatakan memperdengarkan apa yang dia nak tu, memperdengarkan lagu mana? Memperdengarkan satu, maknanya kalau orang puji dia, orang kata dia, boleh hak tu, pahala akhirat saja sia-sia. Satu. Yang kedua, boleh jadi sebaliknya, dia terlajak mahu orang ni biar orang dengar kebaikan dia, tapi sebaliknya orang jadi jemu dengan dia, orang jadi kata tak molek ke dia. Dia mahu tunjuk hak baik, tapi sebenarnya orang nampak tak baik. Itu akibatnya. Boleh jadi juga macam tu. Boleh jadi juga. Allah SWT akan tunjuk maknanya niat dia tu tak betul. Jadi akhirnya orang akan nampak juga. Dia nak mendengar hak molek dia. Tapi akhir sekali Allah SWT akan dedahkan hak tak molek dia. Orang boleh dengar juga. Itu makna dia. Dengan sebab itu tak boleh buat benda-benda ni, tak boleh. Mana biar Allah SWT perdengarkan. Mana kita buat benda baik, kalau benda tu memang baik, biar Allah SWT sampaikan kepada orang. Tak usah kita tu pisah usaha suruh biar orang dengar. Tidak begitu, tak boleh begitu.
Dan menunjuk-nunjukkan, itu pun tak boleh juga. Bab man jahada nafsahu fi ta'atillah. Ini bab orang yang melawan nafsunya dalam mentaati Allah. Melawan nafsunya dalam mentaati Allah. Ini cerita Mu'adh ni, beberapa kali Nabi SAW panggil dia, lepas tu dia jawab apa tadi. Dia kata apa hak Allah terhadap hambanya? Dia kata Allah wa rasuluhu alam. Nabi SAW pun kata haqqullah ala ibadihi, hak Allah nak daripada hamba buat terhadap dia, apa dia, iaitu mengabdikan diri kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Itu hak Allah nak daripada manusia. Lepas tu hak Allah jamin untuk manusia, untuk manusia. Apa dia? Apabila mereka tu buat seperti tadi, iaitu Allah tidak menyeksa mereka. Allah tidak menyeksa mereka. Jadi maknanya, mana apa nama ni tajuk ni sesuai dengan tajuk ni. Mana nak mengabdikan diri, nak tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia kena ada tu perjuangan tu, berlawan dengan nafsu tu. Dia kena ada tu. Jadi Allah SWT jamin untuk tidak menyeksanya, tidak menyeksa orang tu. Jadi kalau dia tu mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, itu jaminan daripada Allah. Kemudian makna ibadat tu gapo dia, makna syirik tu gapo dia, apakah yang dikatakan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain tu macam mana? Luahlah pula tu. Mana ibadat tu sendiri tu lagu mana? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain tu lagu mana? Banyak. Hak dalam ayat tu kata wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidak ada yang beriman kepada Allah, kebanyakan manusia ni tidak ada yang beriman kepadanya melainkan dalam keadaan mensyirikkannya. Lagu mana pula? Maknanya ada lah tu. Bila-bila beriman tu ada lagi unsur syirik. Ada lagi unsur syirik. Tu panjanglah pula ceritanya. Babut tawadhu'. Babut tawadhu'. Kena berhenti sekat itulah. Wallahu a'lam.